Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat saya Tuan Bilal, Tuan Noja kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah, tentu sekali sebagaimana biasa kita mulakan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita semua masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan hidayah dan taufik sehingga petang ini dapat kita maghrib berjemaah dan dapat pula menyambung kembali pengajian buku kita, membedah buku kita, iaitu buku yang bertajuk Ghulu, melampau tidak ada dalam agama. Tuan-tuan yang saya kasihi, sebelum ini kita sudah bahas jenis-jenis melampau, iaitu yang pertama yang tak buat langsung, tidak membuat apa yang diperintahkan Allah. Ini kategori melampau, pasal dia tidak buat yang sepatutnya sebagai hamba. Dia tidak buat apa yang Allah perintahkan. Dia tak solat, dia tak puasa, dia meninggalkan apa yang diperintahkan Rasul. Ini melampau jenis pertama, sudah kita pelajari. Melampau jenis kedua ialah mengkafirkan orang yang tidak sealiran, tak ngam dengan dia kafirkan, dia kasih out, dia kasih kafirkan orang. Na'udzubillah min zalik pun sudah kita bahas. Yang ketiga, melampau berpegang dengan hadis saja. Dia tak pegang Quran, dia pegang hadis saja. Ini pun masalah juga ni. Di dalam bahasan ini disebut juga ada orang melampau pada Quran saja. Dia tak main hadis, dia Quran saja, pun masalah juga. Pasal hadis penerang kepada Al-Quran. Hadis saja pun tak jadi juga. Ada perkara-perkara yang dalam Quran tu kan yang tidak ada pada hadis. Begitulah sebaliknya. Kedua-duanya saling perlu memerlukan. Siapa yang taat kepada Rasul, may yutir rasul faqad ata Allah. Dia kena taat kepada Rasul, dia kena taat pada Allah, dia kena pegang dengan Al-Quran, dia kena pegang dengan hadis, kedua-duanya. Salah satu tak jadi. Ada orang berpegang dengan kitab-kitab saja, kitab-kitab fiqh saja, pun tak jadi juga, kerana dari situ dia tak tahu dalil-dalilnya. Dia tahu dulu ada kitab tersebut begini, tapi dia tak tahu sumbernya sebenar. Kita dituntut untuk mengetahui sumber. Yang kita disuruh solat begini bentuknya ni siapa? Sedangkan Nabi suruh sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita kena tahu yang Nabi ajar sebenarnya macam mana. Jadi memang penting kitab fiqh itu, tapi pada dia saja tidak jadi, tidak mencukupi kan. Tapi ada orang fanatik kitab tu saja, sampai orang beritahu hadis tentang bacaan-bacaan yang lain daripada apa yang ada dalam kitabnya. Wah, dia kata ini dah lain, ini dah kan. Pasal gara-gara itulah tu, hanya berpegang kepada kitab-kitab fiqh. Sebab kitab fiqh tu ditulis oleh manusia, mesti ada kekurangan. Okey, minggu lepas kita dah bahas berpegang kepada puak atau mazhab tertentu saja. Dia tak mahu yang lain. Mazhab dia saja. Lain pada mazhab dia seolah-olah bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini pun masalah ni berlaku sekarang dan malam ini. Okey, malam ini tajuk penting ni tuan. Melampau kepada guru. Dia nak guru dia saja, orang lain tak boleh, atau kepada syekh. Kan? Ni sekarang ni terjadi ni. Setakat guru kau berapa je like dia, aku ni kan. Guru aku tu 52,000, 500,000 dia punya like, dia punya follower kan tak? Yang sekarang ni berlaku.
Ta'assub kepada guru dan syekh bermaksud berpegang hanya kepada pendapat guru atau syekh sehingga melihat guru yang dia saja yang betul. Asal lain pada tok guru dia dikira tak betul. Oh, ini bahaya ni tuan ni. Berlaku tak ini? Berlaku sampai sekarang ni. Kalau tok guru dia tu kata begitu, orang lain jawabnya salah. Siapa yang melawannya akan dilabel, kan? Siapa yang berhujah dengannya akan dilabel. Siaplah. Sebab dia menganggap macam kalam Nabi pula tok guru dia ni. Ya tak? Apa saja yang bertentangan dengan syekhnya, semuanya akan dianggap salah di sisinya. Tertutup betul fikiran. Ya tak? Ni yang berlaku ni tuan-tuan ni. Gara-gara kita tidak membudayakan untuk membuka fikiran, membaca dan belajar. Sekiranya seseorang itu berpegang dengan pendapat gurunya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, memang dibuktikan dalilnya sahih, jelas dalam sesuatu perkara, dan dalam masa yang sama dia menghormati pendapat guru atau syekh yang lain, ini tidaklah menjadi kesalahan, malah dianggap bagus, dianggap baik, dianggap orang yang tu berilmu. Dia tahu yang syekh dia ada dalil dan hujahnya kuat. Pendapat yang bertentangan dengan dia hormati. Okey, itu ijtihad syekh kau, it's okay, kan? Tapi sekarang ni tidak, dilabel, asalkan yang lain daripada dia, siap. Murid memegang pendapat guru dalam apa-apa isu adalah perkara biasa, dan ini tidaklah dikira sebagai kesalahan, sebab sang orang awam akan bertanya kepada yang mengetahui. Dia punya taklid dia, fatwa dia kepada orang berilmu yang di sekitar dia lah. Aku ikut dia cakap dia tahu, dia belajar, aku mana tahu misalnya. Jadi asalnya tidak jadi kesalahan, malah sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kau hendaklah bertanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu. Kita tak tahu ni kena tanya. Jadi tidak salah. Lalu si A itu pun memberi fatwa gini-gini berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan pengalaman barangkali, berdasarkan pembacaan dia. It's okay, dia boleh terima. Ya tak? Dalam pembelajaran dan proses menuntut ilmu, guru adalah orang yang penting, bukan saja mengajar, bahkan membimbing murid-murid. Dia tak boleh dah beritahu ini saja, yang lain tak. Cuba belajar lagi, cuba kaji lagi. Mungkin ada hujah yang lebih kuat, yang lebih baik. Mungkin pendapat aku ini tersalah. Biasa saja. Mengaku tersalah di sisi Imam Syafi'i, di sisi imam-imam mazhab agung, biasa saja. Mungkin pendapat aku ni salah, kau yang benar, atau sebaliknya. Kan? Dia boleh menerima situasi keadaan begitu, yang boleh jadi pendapat aku salah, pendapat orang lain mungkin benar. Ini disebut guru yang membimbing. Jangan fanatik, telan bulat-bulat ni, jangan. Kan? Seorang guru sepatutnya mengajar anak muridnya begitu. Keperluan guru tidak dinafikan, dan ketiadaannya akan menyebabkan murid akan mudah terjebak dalam salah faham dan kesesatan. Itu sebabnya kita dituntut biar banyak guru, supaya fikiran kita lagi terbuka. Oleh sebab itu, guru perlu dihormati. Namun penghormatan kepada guru tidak boleh melebihi batasan yang ditetap. Jangan melampau-lampau. Nak muliakan guru, guru memang patut dimuliakan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Kenapa? Kerana ulama itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan Islam. Ulama itu sepatutnya amanah, ulama itu sepatutnya jujur. Ya tak? Jadi memang sepatutnya dia mendapat penghormatan kita semua, tetapi tidak boleh melebihi batasan yang wajar yang ditetapkan oleh syarak. Kesan pendidikan guru tidak dinafikan, sukar dihilangkan. Kita pun dapat pengaruh jadi begini ni, mau tak mau kita kena akun guru yang ajar kita dulu ni, yang membentuk fikiran, yang membentuk karakter. Ya tak? Payah nak dihilangkan ni. Payah nak dihilangkan, atau nak dihapuskan. Lebih-lebih lagi apabila kekaguman murid kepada sang gurunya sampai ke kemuncaknya. Memang dia
Respect lah, memang jadi idola dia lah cikgu tu. Ya tak? Kadang-kadang sampai style bajunya, style cakapnya, jenis kacamatanya kan, nak ikut macam cikgu tu juga, jadi idolanya. Ni sampai satu tahap. Ya tak? Ni dah sampai ke muncaknya. Ketika itu murid sangat-sangat menyintai gurunya. Wah, dia tak boleh, dia nak ikut cakap gurunya saja. A to Z, apa saja cakap gurunya. Ya tak? Ketika itu murid merasakan apa saja yang berkaitan dengan pemikiran gurunya adalah berkait dengan kepribadian gurunya. Mesti 100% kepribadian gurunya memang macam tu lah tu. Totally lah, memang kena ikut. Kemuncaknya apabila tidak dikawal oleh guru tadi pula membiarkan sang muridnya ta'assub, sang muridnya mencintai berlebih-lebih, dia akan tumbuhlah sikap ta'assub. Ni bahayanya ni kan, yang sukar dibaiki, kata pengarang. Sukar untuk dibaiki, payah. Ya tak? Apa kata cikgu tu saja? Ajaran Abraham hari tu, anak murid dia rela membunuh seorang ustaz depan pintu rumah kawan tu. Tembak bah. Kerelaan membunuh tu kerana nak memenuhi, kerana kecintaannya, kerana ta'assub dia pada sang guru. Apa saja arahan sang guru ni, walaupun membunuh. Yang dibunuh tu ustaz pula tu, depan rumah kawan tu. Kan? Ni puncanya kalau sudah ta'assub. Jadi kita kalau nak ta'assub tuan, tak ada lain. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, kau belum dikira iman yang benar-benar sempurna, hatta aku na ahabba ilaihi, sehingga aku ini, yakni Rasulullah, lebih dicintai min walidihi, daripada kedua ibu bapanya, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia yang lainnya. Jadi kita semua kena muhasabah. Kecintaan paling dahsyat kita hendaklah diletakkan pada Rasul. Di kalangan manusia ni Rasul lah. Itu okey, selamat kita. Tapi kalau orang lain ada nama-nama tertentu, syekh-syekh tertentu, parah. Parah. Okey. Lebih-lebih lagi murid mengambil tradisi amalan tertentu daripada sang guru ni, sehingga tahap menyucikan guru. Ada sampai satu tahap dia kena beribadat membayangkan sang guru tuan. Biasa tuan dengar, ibadat kau belum sampai makam kalau kau berzikir-berzikir tu kau tidak membayangkan guru kau. Ada berlaku dalam amalan. Ada amalan. Kalau tuan-tuan berrajin membaca, akan jumpa amalan tarikat tersebut. Tidak dikira sampai makam lagi kalau kau berzikir, bertahannu, berhalwah, sehinggalah kau dapat membayangkan guru kau dalam masa kau berzikir. Oh, itu dikira sampai makam sudah. Bayangkan tuan, parah ni kan? Ia sudah menghampiri sangat kepada syirik atau termasuk dalam syirik. Na'udzubillah min zalik. Manakala guru pula tidak mengambil berat berkenaan walak murid kepada kebenaran. Tengok ni, patutnya sang guru aja yang benar ini, bukan aku. Aku pun manusia, aku pun buat salah. Ya tak? Abu Bakar bila dipuji, Abu Bakar radhiyallahu, bila dipuji orang, dia astaghfirullah, ampunlah aku ya Allah, apa yang mereka tidak tahu tentang aku. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bila diminta doa pada Rasulullah ajar doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa an. Ya Allah, aku ni zalim pada diri sendiri, aku banyak, ampunlah dosaku. Tawaduknya, you know, dia tak bangga, padahal dia sahabat paling rapat nombor 1 selepas Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Dia bapa mentua, dia juga bersama hijrah. Pengorbanan tak boleh diatasi mana-mana yang lain lah. Tapi dalam pada tu, doa apa yang diajar oleh Rasulullah untuknya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ni banyak melakukan kezaliman pada diri sendiri. Tidak ada yang dapat mengampuni aku melainkan Engkau ya Allah. Dahsyat tuan. Kan? Tawaduknya. Dia tidak mengambil kesempatan di atas kedudukan itu. Begitulah ni. Guru pula tidak mengambil berat berkenaan walak murid ni, ketaatan murid ni kepada kebenaran. Kan? Bukan kepada tokoh, atau tidak berusaha membersihkan muridnya daripada sikap melampau kepada mana-mana tokoh. Ini sekarang dimanipulate
orang awam supaya hanya pada dia saja jadi rujukan, hanya pada dia saja. Tuan-tuan, tak kisahlah siapa-siapa tuan. Tak kisahlah siapa-siapa. Nama manusia, kata Imam Malik, semua pendapat boleh ditolak. Dari siapa pun. Dari mufti, dari pensyarah, dari doktor, daripada profesor, dari mana-mana pun boleh ditolak. Mana-mana manusia di dunia ni, kata Imam Malik rahimahullah, boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita surrender. Al-Quran kita surrender, kita junjung di kepala. Hadis Nabi sahih, kita junjung. Tapi pendapat, pendapat boleh dibahas, boleh diterima, boleh ditolak. Ya tak? Kalau kita pegang prinsip tu, kita tidak akan ta'assub. Ya tak? Ustaz Ridwan, boleh ditolak pendapat dia, manusia saja. Dia manusia saja, boleh ditolak pendapatnya, boleh diterima pendapatnya. Kan lega hati. Pendapat sianu-sianu kata begini, itu pendapat dia boleh ditolak, boleh diterima. Okey. Dengar ni tuan, Imam Al-Mawardi pernah menzahirkan pengalamannya dalam menghadapi sikap ta'assub murid kepada guru pada zamannya. Di zaman Imam Mawardi ni, Imam Mawardi ni saya ingat ada kitab di Ahkamus Sultaniyah, satu kitab politik, kitab pemerintahan. Kata Imam Mawardi, beliau melihat seorang lelaki melakukan debat dalam satu majlis. Dia nampak ada seorang ni, dia berdebat dengan rakan dia dalam satu majlis. Lawannya mengemukakan dalil daripada nas-nas yang sahih. Pihak B mengemukakan nas-nas yang sahih, tetapi lelaki ni yang dilihat oleh Imam Mawardi ni tidak mahu menerimanya. Tak boleh pakai, tak boleh pakai. Ini hujah kau tak boleh pakai. Dia boleh menolak mentah-mentah hujah pihak B yang keluarkan Al-Quran, keluarkan nas, hadis, kan? Sebaliknya dia kata kepada lawannya, ni semua rosak kerana gurunya tidak pun menyebut demikian. Tak ada, guru aku ini, maula aku ni, syekh aku ni tak sebut pun dalil-dalil yang kau sebut ni. Dia tak dapat menerimanya gara-gara sang gurunya tidak pernah mengemukakan dalil itu kepadanya. Sang gurunya tak pernah ajar pun benda-benda ni. Ya tak? Ini fanatik lah ni, ta'assub. Kan? Ciri-ciri itu dah berlaku sekarang tuan. Kan? Ciri-ciri itu dah berlaku. Asalkan guru dia cakap yang tak kisahlah salah ke betul, dia tak berfikiran, dia betul saja. Bila dihujahi dah marah. Kan inilah masalahnya. Kita dunia penuh dengan maklumat, boleh di Google, boleh di search, boleh di macam-macam, boleh dicari mana sahih mana tak sahih. Ya tak sekarang ni. Tapi bila dikemukakan begitu, macam orang tidak ada pengetahuan, tak ada sumber. Ya tak? Sikap fanatiknya. Okey. Ketika Imam Al-Ghazali berbeza dengan beberapa perkara yang terdapat dalam ilmu kalam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ni saya tak menambah ni tuan, saya baca. Imam Al-Ghazali rahimahullah yang jadi sanjungan umat Islam Asia Tenggara, Mesir, ya dah, kita ni Indonesia ni. Imam Al-Ghazali pernah berbeza dalam beberapa perkara yang terdapat dalam ilmu kalam Al-Asy'ariyah. Pada akhir hayatnya dia tak setuju tu. Tuan, di dalam ada satu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar-dasar agama lah. Al-Arba'in fi Usuluddin. Dalam kitab tu ada Imam Al-Ghazali. Kitab tu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tu nombor 2, prinsip kedua, ditulis apa? Allah, iaitu Ar-Rahman, Tuhan itu bersemayam di atas arasy. Ini di antara perkara yang kontra dengan mazhab satu lagi ni, mazhab macam ni. Beliau dimusuhi, Imam Al-Ghazali dimusuhi oleh golongan yang ta'assub kepada sana, sehingga menimbulkan simpati sebahagian daripada pendukung beliau, sehingga kan orang pun simpati dengan Imam Al-Ghazali.
terlampau sangat, kan? Sebab pihak-pihak sana fanatiknya berlebih-lebih sampai menuduh macam-macam lah, dimusuhi. Golongan yang tidak bersetuju dengan keputusan Imam Al-Ghazali ini menulis surat bantahan kepada Imam Al-Ghazali, tulis surat buat bantahan. Sebab Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan apa yang ada di dalam sebahagian apa yang ada dalam ilmu kalam Abu Hasan Asy'ari. Imam Al-Ghazali menjawab bantahan itu dengan menulis sebuah kitab Faisal Tafriqah Bainal Islam wal Zandaqah. Ini kitab ni kita kena cari, kena baca ni tuan ni. Okey. Dalam buku yang Imam Al-Ghazali tulis ni, dia menulis apa tuan? Kemungkinan sahabat anda cenderung kepada aliran Asy'ariyah berbanding dengan aliran yang lain. Mungkin kawan-kawan anda cenderung pada Asy'ariyah berbanding dengan yang lain, dan berpendapat yang berbeza dengan aliran yang termasuk kufur terang-terangan. Berpendapat yang berbeza asalkan mungkin dia kata begini, ada di antara tuan-tuan ni yang apa nama cenderung kepada Asy'ariyah dan berbanding dengan aliran yang lain, dan berpendapat pula asalkan berbeza dengan yang itu dimasukkan dengan kufur terang-terang. Yang tidak Asy'ariyah dianggap kufur terang-terang, kata Imam Al-Ghazali. Mungkin ada macam tu. Sila tanya beliau daripada mana beliau tahu kebenaran itu. Hanya pada Imam Asy'ari saja, kata dia. Mana dapat ni? Tanya Imam Asy'ari saja. Sekiranya anda bersikap adil, sudah tentu anda akan mengetahui siapa yang menjadikan kebenaran itu hanya pada satu golongan saja. Ini masih dalam kata-kata Imam Ghazali ni. Kalau anda adil, sudah tentu anda akan tahu siapa yang menjadikan kebenaran. Nak dapat benar, yang sahih itu pada satu golongan sajakah? Dia sebenarnya lebih hampir kepada kekufuran. Kalau dia mendakwa yang ini saja, jawabnya dia menghampiri kekufuran. Hal ini disebabkan dia meletakkan golongan yang berada di tempat Nabi yang maksum, seolah-olah dia telah berpihak menjadikan tu sebagai macam Nabi yang maksum. Confirm betul, macam Nabi yang maksum yang tidak melakukan kesalahan, kan? Kan menjadikan iman tidak mekar melainkan dengan menepati pendapatnya, seolah-olah iman tidak akan mekar melainkan ikut dia saja. Kekufuran berlaku jika berselisih dengannya. Akan siapa yang berselisih dengannya menjadi kafir. Ini dah macam Nabi. Faham? Ini dah macam, kau jadikan dia dah macam Nabi, kata Imam Al-Ghazali. Padahal dia hanya pendapat. Jangan sampai dia jadi macam Nabi. Yang seolah-olah maksum, yang tak ada kesalahan, kan? Yang sampai orang menolak aminnya menjadi kufur. Ni sekarang ni berlaku ni tuan ni. Imam Al-Ghazali juga lagi menulis, sehubungan dengan itu tidak wajar setiap puak mengkafirkan golongan yang tidak sehaluan dengannya. Jangan sampai mengeluarkan Islam yang tak sealiran dengannya. Jangan. Dulu-dulu memang kita ingat, asalkan Ahli Sunnah wal Jamaah mesti Asy'ariyah. Kan dia ada banyak, kata Baghdadi ada 8 grup, ada 8 kumpulan, termasuk kumpulan tasawuf, kumpulan yang sebelum Asy'ariyah tu lahir dipanggil kumpulan salaf, yang manhajnya sampai hari ini pun ada, yang tak ikut cara manhaj Abu Hasan ni dipanggil manhaj salaf. Itu pun salah satu kumpulan yang diiktiraf. Ada lagi kumpulan sufi, ada banyak lagi kumpulan, sampai tentera, sampai orang awam tuan-tuan ni yang tak tahu ujung pangkal Asy'ariyah ke apa ke, salafi ke, termasuk yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kan? Apabila melihat lawannya itu tersalah dalam mengemukakan dalil, lawannya itu boleh disifatkan melakukan kesalahan atau tersesat dari jalan yang dilihatnya sebagai betul. Dia boleh dilihat kau salah, kan? Boleh dibetulkan, jangan sampai mengeluarkannya. Perkara yang benar dalam hal ini adalah mengikut generasi salaf terdahulu. Itu penting ni tuan. Kalau nak kita tahu yang betul, ikut balik semula track awal-awal.
ikut balik Nabi, ikut balik para sahabat, ikut balik para tabi'in, ikut balik tabi'in, ikut balik mereka. Perkara yang benar dalam hal ini ialah mengikut generasi salaf terdahulu. Ini saya baca ni tuan ni, surat 43. Menahan diri daripada mengubah aspek-aspek zahir dan menjauhi takwilan-takwilan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kata pengarang lagi, tahan diri, jangan ubah-ubah lagi apa yang sudah ada di zaman itu, zaman tabi'in ni, zaman salaf ni, zaman sahabat ni, kan? Dan jauhi takwilan-takwilan yang tak pernah dibuat oleh zaman sahabat itu, zaman tabi'in itu, tak buat pun takwilan macam tu, jangan dibuat, kata pengarang. Orang-orang awam macam kita ni ingin menyelami ilmu kalam sebegini harus dicela. Nampak ni tuan, bukan saya punya ni, orang-orang awam, yang ingin menyelami ilmu kalam sebegini, yang ikut falsafah ni, patut dicela. Dan lain-lain bukan perginya, ya tak? Sebahagian daripada mereka tidak wajar mengkafirkan sebahagian yang lain semata-mata melihat orang lain melakukan kesalahan dalam pendapatnya, dalam persepsinya. Kerana sandarannya sebahagiannya akal, yang satu ni sandarannya lain, kan? Tapi itulah yang berlaku, tuan. Okey, baik. Yang keenam, sekali lagi, yang keenam, jenis melampau yang keenam adalah melampau dalam mengingkari perkara yang diperselisihkan ulama. Ulama macam-macam perkara yang diperselisih. Ulama muktabar ni tuan ni, bukan ulama biasa-biasa yang muktabar, dia berselisih. Ni kata begini, ni kata begini, ni kata mana satu betul. Ini perselisihan ulama. Tidak ada kesepakatan. Masing-masing ada hujah. Perselisihan itu membawa hujah-hujah masing-masing. Membawa hujah masing-masing. Imam Syafi'i kata begini, tapi mazhab Hanafi pula kata begini, mazhab ni kata begini, hujahnya begini. Ini perselisihan, kan? Bukan buat benda baru ni tuan ni. Mereka tidak buat benda baru. Perselisihan ni kerana di sana adanya dalil-dalil yang dipikirkan luas lagi, menurut pendapat mereka, atau dia mengistinbat, dia menginterpret sesuatu peristiwa yang Nabi melakukan tu, dia ada punca yang lain. Jadi macam-macam alasan mereka buat. Wujudlah berbagai-bagai persepsi. Kalau tidak, tak wujud berbagai-bagai mazhab. Ya tak? Ini dipanggil khilaf, perbezaan pendapat. Perkara khilaf, perkara yang diperselisihkan. Contoh macam mana? Senang tuan. Contoh kunut lah, kan? Kunut. A kata kunut ni dituntut muakkadah. B kata tidak pun dituntut. C kata ketika bala bencana. D kata tidak, dia hanya tak boleh dilakukan secara berterusan. Ini dipanggil perselisihan. Jadi dalam perkara perselisihan ni tidak termasuk dalam perkara mungkar yang wajib ditentang. Ni jangan ditentang ni. Perkara ni perkara yang khilaf ni, perkara yang diiktiraf perbezaan ni. Jadi tak perlu dilawan, jangan ditentang. Dia bukan perkara mungkar yang kena ditentang, yang perlu dikecam, bukan, jangan dikecam. Kan? Jangan dikecam-kecam orang tak kunut, orang macam, jangan dikecam. Banyak ni tuan, kalau kita belajar kitab fiqh ni banyak. Kalau orang khusus haji kan macam-macam. Jangan dikecam sebab aliran mazhab, pandangan masing-masing ada. Di dalam hal ini Sufyan As-Tsauri pernah menyatakan, apabila anda melihat ada lelaki beramal dengan amalan yang diperselisihkan ulama. Kalau kita melihat ada seorang yang turun naik jarinya, ni turun naik jari ni, kan? Turun naik jari ni. Kita macam ni je dah. Kira ni dia turun naik ke kiri kanan, kan? Kalau kau tengok ada orang melakukan amalan yang diperselisihkan ulama, kemudian anda berbeza pandangan dengannya, jangan menegahnya daripada berbuat demikian, sebab perkara itu menjadi perselisihan,
Tapi kalau orang tu memang orang Sungai Labu, baru balik daripada Mekah, tiba-tiba dulu selama ni macam ni, tapi balik daripada Mekah macam ni pula dia, tu kena tegur. Ni mana kau dapat? Tu kena tegur. Selama-selama ni duduk dengan kita berpuluh tahun, 30 tahun, okey je. Tapi baru balik umrah 2-3 hari ni, macam ni pula tangan dia. Tu kena tanya dia tu. Kena tanya dia. Okey. Ini memang sudah mazhab. Kita pergi Maghribi. Allahu Akbar. Tangan dia lurus saja, jangan dituduh Syiah. Tangan dia lurus saja, Pak. Dia tidak ada letak di dada, tak letak di perut, tak letak di lurus saja. Jangan dicaci, kan? Jangan menegahnya daripada berbuat demikian. Kata siapa ni? Sufyan As-Sawri. Hal ini boleh dilihat dalam kitab Al-Baghdadi. Okey. Qadhi bin Iyad ni seorang ulama besar ni tuan, jadi rujukan mana-mana universiti ni. Dia sebut apa? Tidak wajar bagi individu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mengajak orang ramai kepada ijtihad dan mazhabnya. Kalau perkara-perkara tu hanya pandangannya, dia tak boleh ajak orang lain ikut pendapat dia, tu boleh. Ikut mazhabnya tidak boleh. Sebaliknya apa yang dapat diubah ialah perkara yang sudah disepakati mungkar. Yang mungkar disepakati, tu memang kita kena cegah yang mungkar. Yang ni memang wajib disepakati je. Tapi kalau perkara tu hanya pendapat, jangan nak dipaksakan pendapat itu orang kena ikut aku, tak boleh. Tu kata siapa tu? Qadhi bin Iyad. Tidak wajar bagi individu nak buat amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang ramai kepada ijtihadnya. Paksa pendapatnya lah. Paksa pendapatnya supaya diikuti oleh orang ramai. Jangan. Melainkan apa yang boleh diubah ialah perkara yang memang disepakati mungkar. Memang ni semua mazhab sepakat mungkar, arak, judi. Ini sepakat kita kena. Yang tu kita kena bersama. Yang tu kita kena ajak orang. Imam Al-Qarafi menyatakan, sesiapa yang membawa sesuatu yang diperselisihkan, yang jadi khilaf ulama, tapi kena belajari ni tuan-tuan ni, bab ikhtilaf ulama ni, bab perkara-perkara yang khilaf. Sebab sekarang ni asal sikit ni khilaf, padahal benda tu bukan khilaf pun, ada yang bid'ah, kan tak? Ni khilaf ni maksudnya memang di sisi ulama pun masing-masing ada hujah. Kan? Baik, sesiapa yang membawa sesuatu perkara yang diperselisihkan oleh ulama, kemudian dia mengiktikadkan ia sebagai haram, dia boleh diingkari kerana dia sudah menceroboh perkara yang haram. Dia boleh dinafikan sebab perkara itu khilaf. Ulama-ulama besar menjadi khilaf, tapi dia mengiktikadkan sebagai haram. Kata Qarafi, dia boleh diingkari, dia ni boleh ditolak pendapat ini kerana dia sudah menceroboh perkara yang haram. Perkara itu bukan haram pun, khilaf bah. Khilaf. Banyak contoh ni tuan ni. Contoh bab-bab makanan, banyaknya lah bab-bab makanan. Tak? Ketam bakau lah, tak? Perselisihkan orang kan. Dubuk, dubuk ia macam anjing, tapi dimakan, boleh dimakan. Kita ustaz biar betul lah, macam ni lah, kita paksa iktiraf lah. Dubuk ni macam anjing, belakang dia tinggi sikit, kepala dia rendah, dia jalan gini macam anjing. Takkanlah boleh makan. Tapi belum berlaku. Jadi kita pun kalau dah tahu tu, kita diam sajalah. Tak makan tidak. Tapi tak boleh sampai mengiktikad sebagai haram, tak boleh. Sekiranya dia mengiktikadkan penghalalan perkara tersebut, tidak boleh diingkari kecuali apabila ada dalil menghalalkannya. Kalau dalil menghalalkannya itu lemah, itu boleh diingkari. Dan hukum boleh dibatalkan dengan dalil yang seumpamanya lantaran kerana kebatilannya dari segi syarak. Boleh dibatalkan, dikaji, diistihad, ada bukti-bukti, ada boleh dibatalkan. Itu menurut Imam Al-Qarafi. Contoh yang lebih mudah
adalah menyapu stokin. Ni ada saya ditanya ni. Menyapu stokin. Ni bagi mazhab kita jam ni. Ketika mengambil wuduk, dia sapu stokin. Sepatutnya kalau ikut kitab fiqh kita ni, kasut kulit yang atas pada buku lali, ya tak? Yang menutupi tumit. Adalah syarat-syarat dia. Ada ulama mengharuskannya stokin saja ni. Stokin dibuat daripada nylon yang rapat tu kan. Dan menilainya sebagai hadis sebagai sahih, hadis yang berkaitan dengannya. Ada juga kalangan mereka yang tidak mengharuskannya dan menilai dhaif hadis itu. Ada yang berpendapat rukhsah menyapu itu hanya khusus pada yang memakai khuf. Ada. Bukan stokin, dia kata khuf. Baik. Sesiapa yang ingin menghadkan rukhsah itu kepada khuf, dia boleh berbuat demikian. Kalau kita set dah khuf tu ialah jadi macam ni, dia boleh berbuat demikian. Sapu saja, tak payah tanggal kasut. Tuan, orang nak pergi gunung, orang musafir, tak payah tanggal. Namun dalam masa yang sama, dia tidak berhak mengingkari orang yang menyapu stokin. Jangan sampai kata dia tak boleh ni. Jangan kerana menyapu stokin sabit daripada kumpulan sahabat Nabi. Tengok tu tuan. Sebab sabit daripada apa yang telah berlaku kepada sahabat Nabi. Hukum itu juga dipegang oleh segolongan ulama yang melihat hadis itu dengan sahih. Yang melihatnya sebagai sahih hadis ni. Ini dipanggil khilaf. Jadi tak boleh nak cepat-cepat. Boleh ke tuan? Sah ke tuan? Jangan. Mungkin orang tu belajar, dia kaji, dia tengok kan, dia meneliti. Kita ni tak belajar. Jadi itu pentingnya tuan, kita ni terus-terus belajarlah. Kita terus-terus belajar sampailah mati. Ya tak? Dalam kalangan ulama yang ada berpendapat membaca Al-Fatihah wajib pada solat jenazah. Ini biasa standard kan? Solat jenazah wajib baca Fatihah. Pertama, apa nama takbir pertama. Seseorang boleh melakukan demikian untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak berhak mengingkari orang yang tidak membacanya. Orang belakang dia tak baca, kan? Tak baca. Dia tak boleh mengingkari dan memandai dengan doa saja. Dia baca doa saja, Allah maghfir lahu warhamhu. Fatihah dia tak baca, Dia juga tidak boleh menghukumkan batal orang yang berkenaan, orang solat berkenaan, kerana permasalahan yang dihadapi itu adalah permasalahan ijtihad. Sampai begitu sekali ini perkara baru bagi kita ni. Kita tahu Al-Fatihah, selawat, lepas tu Allah maghfir lahu. Ya tak? Kan? Yang di Mekah Madinah yang baru ni, kalau kita tengok lagi lah kalau praktis ni, tak? Dia tak beri salam ke kiri kan. Lepas yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dah. Kita ke kiri dah. Ramai yang ke kiri, yang dari Asia, dari India, kita semua ada ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tak? Bisa imam dia ke kanan saja, tidak ke kiri. Begitu juga apabila seorang berpegang dengan pendapat tidak ada solat sunat semasa waktu khutbah Jumaat. Waktu khutbah Jumaat dia masuk dia tidak boleh mengingkari orang yang berpendapat bolehnya solat sunat tahiyatul masjid ketika khutbah sedang disampaikan. Jangan dinafikan. Khutbah ni kau orang boleh semayang macam mana, padahal khutbah ni kena diam, kan tak? Kan adanya hujah. Dia tak boleh mengingkari orang yang berpendapat adanya solat tahiyatul masjid bagi orang yang sampai ketika khutbah, kerana ia mempunyai dalil daripada Al-Sunnah. Tapi tuan, berzikir-zikir tak boleh tuan. Memain batu tasbih, main handphone lagi tak boleh. Main batu-batu kerikil, kalau ada batu-batu kan, pun tak boleh. Ketika khutbah boleh tak? No, tak boleh tuan. Tak boleh. Diam. Kena diam. Berzikir pun tak boleh. Kena diam. Diam. Tapi solat tahiyatul masjid boleh pula. Pasal ada berlaku Nabi tengah khutbah, ada orang masuk, orang tu duduk, Nabi suruh solat. Itu dalil dia. Jadi kalau ada orang sampai dia solat tahiyatul masjid, kita jangan buat menjeling-jeling apa punya mazhab, jangan. Kita yang hadir ni dah maklum, dah tahu. Okey.
sesetengah permasalahan khilaf yang menjadi khilaf saja ni, itu pun dah jadi tumpuan sifat ta'assub yang melampau kepada sesetengah orang. Padahal khilaf saja. Mereka melihat perbezaan pandangan sebagai perkara yang serius lah, mungkar benda ni. Ya tak? Macam contoh kalau sekarang lah, ataupun kebelakangan, kalau si imam tu tak pakai songkok, tak pakai serban, dia khutbah songkok tak pakai, apa pun tak pakai, dia pakai tie, pakai tali leher. Sudah ini, ya tak? Jadi pelik. Tapi kalau kita pergi di negara-negara sana, okey saja, tidak ada apa-apa tu. Sebab kita sudah ditanam demikian. Ya tak? Dah ditanam demikian. Padahal tu bukan mungkar pun, kan? Mereka melihat perbezaan tu suatu yang sangat serius lah. Ini jadi masalah ni. Kadang-kadang ia juga termasuk bab khilaf yang harus saja. Perkara harus saja, boleh buat tak boleh buat. Tapi dia memandangnya sebagai, ini satu masalah serius ni. Ini dah meninggalkan adat kita, dah adat pula perginya. Ya tak? Macam dulu lah, kita nak mula meninggalkan apa? Kalau orang khutbah nak Jumaat, pegang tongkat serahkan. Mula tinggal rasa pelik juga. Lama-lama is okey, tak ada apa-apa pun. Macam itulah. Seperti contoh Nabi SAW melakukan dan meninggalkan suatu, baginda melakukannya dan melakukan perkara lain ketika lain pula dia tak buat pula perkara itu. Hal ini supaya orang ramai mudah melakukan dua perkara itu secara sama rata. Boleh buat tak boleh buat, it's okay, kan? Ada Nabi tak buat pun, ada Nabi diam saja, kan? Itu semua jadi rujukan. Hidup Nabi ni jadi rujukan, tuan. Macam mana pun jadi rujukan. Rujukan kau apa? Nabi pernah buat ni, Nabi pernah buat ni, berdasarkan ni. Ada Nabi tinggalkan, ada Nabi tak buat, kan? Okey. Misalnya perselisihan dalam lafaz azan. Lafaz azan ni ada dua jenis ni, azan. Kita ingat satu jenis saja ada. Dalam mazhab Syafi'i azan dia lain, kan? Dalam lafaz iqamah, melantangkan lafaz amin atau tidak, amin, kan? Menggerakkan jari telunjuk ketika bertasyahud atau tidak. Solat sunat 2 rakaat selepas solat Jumaat. Solat sunat selepas solat maghrib di masjid atau kembali ke rumah, ini semua diperbahaskan. Wujud solat tu yang diperbahaskan, buat di masjid ke buat di rumah. Ya tak? Kan? Kita yang beria-ia solat sebelum Jumaat, you know, kami ramai bangun. Yang selepas Jumaat yang ada dalilnya tak buat, di rumah lagi lah jam. Yang menanti di bawah tolong saji, ya tak? Tadi tak sempat makan, lagilah. Sebenarnya yang selepas tu memang ada dalil, ya, ada dalil. Cuma yang diperbahas di rumah atau di masjid. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar itu, tuan-tuan, kerana tajuk ni agak panjang. Jadi minggu sekali lagi kita sambung, insya-Allah, sikit-sikit dan pelan-pelan. Sangat menarik buku ni. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk kita tidak jadi ta'assub, jadi fanatik, berfikiran terbuka, sedia untuk belajar, sedia untuk mendengar. Tak? Tak mesti asal orang tu mesti benar tak. Tak, boleh dipikir, boleh dibahas, kan? Baru kita jadi orang yang berkembang pengetahuan. Bukan spoon paste beri saja orang ingat itu benar. Tak, saya pun salah, kita semua sama 2 kali 5. Saya pun cuma sekadar membaca, kan? Jadi sama-sama terus belajar. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat. Okey. Dan kalau kiranya kita tak habislah buku ni, tuan-tuan, kalaulah, kan, impian saya supaya buku ni dimiliki dan dibacalah. Kalaulah tidak habis, tapi berdoalah mudah-mudahan kita dapat menghabiskan buku ni, kan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.